dari surah Ali Imran, surah Al-Qur'an, ayat 16, ayat ke-16 17. Kembali semula Allah Subhanahu wa taala jelaskan berkenaan dengan orang yang mana dapat ambil manfaat daripada wahyu Allah, daripada kitab Allah, panduan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah surah, supaya kita tidak terkena dengan fitnah bila mari ujian. Khususnya Nabi dan para sahabat saya di Madinah ni berhadapan dengan sudut pandang, berhadapan dengan ulama-ulama Yahudi. Jadi sekali lagi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran tak berkenaan dengan inabah, berkenaan dengan inabah. Ayat sebelum ni ayat ke-9, ayat ke-8 dan ke-9. Allah Ta'ala selit dalam surah, banyak dalam surah ini berkenaan dengan inabah. Sebab tidak ada cara untuk berhadapan dengan ujian. Jalan paling mudah sekali, jalan paling selamat sekali, dan ini jalan penubuhan, jalan para anbiya. Kita baca surah Qasas, kisah Nabi Musa, bagaimana Allah SWT tunjukkan sifat inabah. Jadi dari surah ni begitu juga. Dan yang kedua, hadirin hadirat muslim, bila kita baca Quran, kita kena baca dengan mizaj sebagai seorang da'i, sebagai seorang da'i. Dan kita gambarkan keadaan ketika mana surah diturunkan selepas Badar. Selepas Badar di Madinah, Nabi dan para sahabat berhadapan dengan ahlul kitab Yahudi di Madinah. Jadi dengan mizaj begini Allah SWT akan mudahkan kita faham. Dan juga kita sudah ada beberapa surah ni yang kita sentiasa muzakarah. Kita jadikan surah, khususnya surah-surah pilihan yang Nabi surah sebut, surah Al-Mulk, surah yang Nabi baca sebelum tidur, Al-Mulk, surah Bani Israel, surah Zumar. Jadi surah ni kita boleh jadi surah yang mana kita sentiasa muzakarah, kita jadikan titik tolak untuk kita muzakarah dalam rumah tangga kita, dengan isteri kita, dengan anak kita, sama ahbab kita, sama ahli jemaah kita. Surah Yasin, surah yang dibaca mingguan, Alif Lam Mim Sajdah, surah Ad-Dahri, surah Kahfi. Kita kena jadi Al-Quran sebagai apa? Yang dominan dalam kehidupan hari kita. Sebab inilah yang menyebabkan para sahabat dapat ubah kehidupan mereka. Quran yang telah dominan keadaan, bahkan Nabi sendiri, bahkan Nabi sendiri. Jadi perkara yang sama, bagaimana untuk segar agama kita dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan selama kita barulah percakapan kita tu ada panduan, ada dalam kepala kita sama ada sekalian kita sedang bagi tumpuan khusus yang kita tadabbur secara jemaah ni, yang kita tadabbur biasa. Tapi contohnya kena ada surah Kahfi, surah Sajdah, surah Dahri, surah Al-Mulk, surah Zumar, surah Isra. Ini surah-surah penting. Bahkan Sayyidina Umar telah beritahu sepatutnya wanita-wanita kita, isteri kita dimahir dengan surah An-Nur. Surah Nur ni penting bagi segala fitnah, untuk rumah tangga kita, untuk masyarakat kita. Jadi panduan begini kita hidupkan dalam rumah kita, sesama kita. Jadi kalau kita baca Quran dengan mizaj sebagai seorang yang bagaimana untuk islah keluarga kita dan untuk islah sahabat-sahabat kita melalui perantara Quran. Dan Quran kita sudah bagi tahu dah ulang sentiasa. Quran tadi utama dia tentang Allah, tentang akhirat, tentang kisah-kisah para anbiya, kisah agama, kisah dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Jadi dengan begini kita mudah faham. Kita tak bagi tahu cara orang awam untuk tadabbur kitab Allah dengan belajar bahasa Arab. Tu akan putus asa. Tak ada 2-3 bulan putus asa dengan bahasa Arab. Jadi ini cara yang lebih mudah. Jadi kita sudah biasa dah tadabbur satu surah. Sekarang 14 surah. Sekarang 14 surah kita ada, kita cukup sibuk. Kita sudah main surah ni, kita berbanding surah ni surah.
secara umum kita tahu apa dia dengan surah. Jadi kita je lah kita mudahkan sama-sama kita dengan keadaan begini. Dan sampai satu tahap memang tu akhir pergi kepada untuk dalami bahasa Arab, dia akan jadi gitu je. Dia tidak dapat tidak untuk mantapkan, untuk rasa kemanisian bahasa Quran ni, dia tidak dapat tidak dia berkait dengan bahasa, tapi dia bukan jalan mula-mula. Kalau nak memahami bahasa Quran, nak belajar bahasa Arab dulu, masuk kursus bahasa Arab dulu, tu akan putus asa. Dia main peninggal sorah atau peninggal nahu, tak ada rasa apa-apa. Tapi dengan cara begini mudah, Allah Ta'ala buat mudah. Allah Ta'ala telah mudahkan. Jadi kepada kuliah tadabbur kita ni sebagai batu asas untuk kita tadabbur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita kembali ayat kita baca ni. Dari dua ayat kembali semula, Allah SWT tunjukkan sifat hamba Allah. Ayat akhir, wallahu basirun bil iman. Allah Ta'ala sangat jelas kata hamba. Hamba Allah yang lagu mana? Alladzina yaquluna rabbana. Orang yang mana sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tadarruk. Innana amanna, sesungguhnya kami beriman dengan kamu. Selepas dengar wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, faghfir lana dzunubana, maka ampunkanlah dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Kemudian Allah datangkan sifat as-sabirin was-sadiqin, orang yang mana sabar dengan ujian, was-sadiqin, orang yang mana benar-benar jujur, wal-qanitin, dan orang yang mana tidak ada dalam hati dia melainkan Allah SWT, tidak ada tempat bergantung dia melainkan Allah SWT. Qanitin, dua sifat dari Quran Allah Ta'ala sebut. Tokoh dalam Quran Nabi Ibrahim dengan Maryam alaihissalam. Kalau kita nak tahu qanitin ni apa dia? Qanitin tak kuno panjang, diri panjang. Dia itu dari sudut lughah. Tapi dari sudut hakikat dia, bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran Nabi Ibrahim dan Maryam alaihissalam, kita boleh tahu Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim kana minal qanitin, orang yang mana qanit. Dan Nabi Ibrahim lagu mana? Dalam hati dia tidak ada selain daripada Allah SWT. Begitu Maryam alaihissalam. Kesenang jadi seperti mana Maryam ni dia wanita pilihan. Bahkan Nabi bagi tahu dia wanita pilihan. Dalam alam Maryam salah seorang orang yang mana telah diberitahu bahawa orang yang bertanggungjawab terhadap dia ni Nabi Zakaria alaihissalam. Tapi dalam hati dia tidak ada pergantungnya pada Nabi Zakaria. Jadi sifat yang sangat suka, khususnya bagi wanita. Wanita ni hati dia mudah condong pada suami dia, mudah bergantung, cepat dia nak bergantung pada orang yang mana yang bertanggungjawab terhadap dia, sama ada ayah dia, sama ada suami dia, sama ada anak dia. Ini sebab Allah Ta'ala sifatkan Maryam alaihissalam. Tapi bila Nabi Zakaria pergi ziarah, ada surah ni, anna laki, daripada mana makanan yang kamu dapat? Qalat huwa min indillah. Orang yang mana dalam hati dia tidak ada selain daripada Allah, dia akan dapat ambil daripada khazanah Allah secara langsung. Dan ini Allah Ta'ala kata sifat as-sabirin, orang yang mana benar sabar, orang yang mana jujur dengan Allah SWT, dan orang yang mana tidak ada dalam hati dia melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal munfiqin, dan orang yang mana infak harta dia. Wal mustaghfirin, nabil ashab, dan orang yang mana sentiasa beristighfar daripada waktu sahur, Ni orang yang mana ada sifat inabah. Allah datang bukan semata-mata doa. Ini sifat dia. Kemudian kembali semula tentang Allah. Sebenarnya Quran Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biar kita tak hilang ucapan. Surah Mulai Quran surah ni kan, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian cerita tentang kudrat Allah, kehebatan Allah. Sini pun syahid Allah. Allah sendiri bersaksi bahawa tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Begitu juga para malaikat pun bersaksi tidak ada tempat bergantung melainkan Allah. Begitu juga wa ulul ilmi. Ini Allah ini ahli ilmu yang benar, qaiman bil qist, yang sentiasa menegakkan kebenaran, pun bersaksi bahawa kepada tidak ada tempat bergantung melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian datang lagi takkid la ilaha illallah, tidak ada tempat bergantung melainkan dia. Dan siapa dia? Allah ni Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Kemudian inna dina indallahi al-Islam, mula
permulaan mujadalah dengan ahlul kitab yang dakwa bahawa mereka betul juga. Mereka ni mewarisi agama daripada Nabi Musa, mewarisi agama. Mereka ada kitab Taurat. Jadi Allah Ta'ala kata, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ni al-Islam. Taslim pada Allah. Taslim pada Allah. Wa makhtalafa alladhina utul kitab, dia tidak menentang orang yang diberi pada mereka kitab illa min ba'di ma, mereka selepas datang pada mereka ilmu. Selepas datang pada mereka ilmu. Kerana agama yang mereka menentang juga ni bagi yang bainahum, kerana deki. Kerana dan ini bahaya. Ini menyebabkan kerosakan, menyebabkan pecah belah. Menyebabkan berlaku perpecahan ni. Kerana apa dia? Kerana hasad. Dan ini yang berlaku pada Bani Israil. Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Quraidah, 3 kabilah Yahudi besar di Madinah hijrah ke Hijaz. Tunggu Nabi akhir zaman, tepat betul dah. Dan bila Nabi mari, oleh kerana Nabi ni bukan daripada puak dia, sebab tu Nabi telah letak bawah tawak kaki dia kan? Semua unsur kepada dia, kebangsaan, kepuakan, semua tu bawah kaki Nabi belakang. Tidak ada. Dan ini yang telah berlaku pada umat sebelum kita. Mereka tunggu Nabi akhir, betul dah tunggu, tapi masa tunggu tu sifat unsuriah, sifat kepuakan. Bila Nabi mari bukan daripada puak. Dan ini Allah bagi tahu. Dan tidaklah orang yang menentang, orang yang diberi pada mereka telah datang pada mereka ilmu, mereka tahu tentang Nabi SAW. Ibarat tolak juga ni, bagi yang bainahum. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang. Sifat Allah bagi tahu dari surah Baqarah. Bagi yang bainahum. Deki. Sakit hati, tak puas hati dengan Allah. Seperti mana Iblis, tak puas hati dengan Nabi. Sebab apa Nabi ada? Sebab bukan dia lebih baik lagi. Amun tak puas hati dengan Allah. Ahadal ladzi karamta alayya la'ina. Ni dia ni, kamu tak lebih dia daripada saya. Tak puas hati dengan dosa Allah. Ini bahaya. Sebab tu penawar dia kepada sujud, mohon pada Allah, inabah pada Allah. Ini penawar dia. Dia juga infak. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa kufur dengan perintah Allah, dengan ayat dan hukum Allah, maka hisab Allah ni sangat cepat. Fa in haju, dan kemudian Allah Taala ajar. Ni bila orang berdebat, orang dakwah kita betul juga, semua orang dakwah kita betul. Dia tengok sebenarnya Allah SWT datang hujah. Fa in haju, sekiranya mereka berhujah dengan kamu mereka dakwah mereka betul juga. Maka faqul, Allah Taala ajar Nabi, katakanlah wahai Muhammad, agama yang aku bawa ni, ya Allah Ta'ala wahyu kepada aku, kepada aslamtu wajhiya lillah, aku hadapkan wajah aku hanya pada Allah. Yang kita baca dalam iftitah, wajjahtu wajhiya lillazi fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Doa sebelum tidur, Allahumma aslamtu wajhi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik. Wajah, apa dia wajah? Aslamtu, aku hanya serahkan wajah aku ni untuk Allah. Maksud apa? Tak paling orang lain, tak peduli pada orang lain. Ketundukan kita, tunduk kita hanya pada Allah. Ini jalan betul. Sebab ulama Yahudi kata kita betul juga, ni kata betul juga. Ini jalan paling mudah. Gini boleh juga, gini boleh juga, gini boleh juga. Tapi Allah Ta'ala suruh Nabi katakan, faqul aslam. Aku ni, jalan Nabi SAW katakan, aslam tu wajhiya lillah. Aku hanya ikut Allah. Kesebenarnya, bila mari keadaan, halak mari keadaan ni, maka orang akan jauhkan kita, pasung kita daripada perintah Allah. Seperti mana Allah Ta'ala bagi tahu berkenaan dengan Nabi Adam. Jangan hampir pokok ni. Aqul aslam tu, ini jalan Nabi. Dan juga wa manittaba'ani, dia orang yang ikut aku. Ini sebab tu dia praktikal, dia tak perlu hujah panjang-panjang. Sekarang ni orang datang ke hujah dengan dalil usul, dengan dalil usul fiqh, macam-macam, supaya nak bagi tahu langgar perintah Allah tak apa, tidak tegakkan hukum Allah tak apa. Dan ni ulama Yahudi, dan ni Nabi berhadapan Yahudi di Madinah. Mereka bukan menafikan hukum Allah, mereka ya hukum Allah, tapi hukum Allah tak sesuai. Keadaan sekarang bukan tak sesuai dari sudut etikad, hukum Allah tak sesuai, hukum kita lebih sesuai. Tidak, keadaan sekarang yang tak sesuai.
Ini yang berlaku pada ulama Yahudi. Lepas ni kita tengok surah Maidah, bagaimana mereka cuba perangkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala ajar Nabi, sekiranya mereka berhujah dengan kamu, datang kepada dalil, mereka betul juga ada hujah juga, maka ni jawab oleh Allah. Faqul, katakanlah wahai Muhammad, aslamtu wajhiya lillah, aku hanya hadapkan wajah aku kepada Allah. Aku hanya terkesan hukum Allah. Allah kata lagu ni. Allah kata lagu ni. Wa man ittaba, begitu orang yang ikut aku. Wa qul lil ladzina utul kitab, dan kamu bagi tahu pada orang yang mana diberi pada mereka kitab, dan juga ummiyin, penduduk orang yang mana tidak diberi pada mereka kitab. Orang yang tidak diberi pada kitab, orang musyrik Mekah yang nak betul. Aslam tu, adakah kamu serah diri pada Allah? Fa in aslamu, sekiranya kamu serah diri pada Allah, tunduk pada Allah, faqad ihtadaw, kamu betul juga. Betul, qadiyah bukan kefahaman, qadiyah taslim atau tidak taslim. Faham? Semua orang boleh dakwah, faham? Tapi taslim, tunduk pada Allah atau tidak tunduk pada Allah. Fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, tidak mahu tunduk pada Allah, fa innama alaikal balagh, maka tugas kamu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah tahu apa berkenaan dengan hamba. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, kemudian Allah Taala mula dedah kejahatan ulama Yahudi sekali lagi. Baru kita kata surah Al-Imran ini sebenarnya kejahatan ahli kitab dari sudut Nasara, tidak, masih lagi Yahudi Madinah, masih lagi Yahudi Madinah. Sesungguhnya orang yang kufur dengan ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka telah bunuh pada nabi-nabi tanpa hak, dan mereka telah bunuh orang yang mana menyuruh buat kebaikan, buat perancangan nak bunuh Nabi Isa AS. Orang lagu ni fabashshirhum bi'adzabin alim, bagi berita gembira pada mereka kepada azab yang sangat pedih. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, itulah orang yang mana telah gugur amalan mereka, kebaikan mereka telah gugur, amalan-amalan mereka, kebaikan mereka dan gugur belaka di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah SWT sebagai penolong. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma barik lana ma tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratan akhir. Radina billahi wa bil islam, Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.